أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi terlebih dahulu sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, eloklah kita membuka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Zaid bin Megat Azmuddin, atau lebih mesra kita kenal sebagai Imam Muda Megat. Seterusnya para peserta program Tafakuh Kitab Turas Bersijil Anjuran Pusat Islam Darul Quran Jakim. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita memulakan majlis, pihak Urustia ada 3 pengumuman. Yang mana pengumuman pertama untuk makluman kepada para peserta dan juga ustaz, yang mana daurah kita akan berlangsung 4 minggu berturut-turut, iaitu pada hari ini pada 17 hari bulan, 24 dan juga 31 Julai. Dan daurah ini akan diadakan secara atas talian menggunakan platform live Facebook di laman rasmi Pusat Islam Darul Quran. Pengumuman kedua, kepada mana-mana peserta daurah yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadil Tuan Penceramah, bolehlah bertanyakan soalan dalam grup WhatsApp daurah Matan Umum Barahin. Dan soalan tersebut akan di-forwardkan kepada Ustaz melalui oleh Urustia. Dan makluman yang terakhir, diminta kepada semua peserta daurah untuk mengisi kehadiran anda dalam link kehadiran yang telah disebarkan oleh Urustia dalam grup WhatsApp. Jadi itu saja 3 makluman pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Tuan Penceramah iaitu Imam Muda Megat untuk meneruskan majlis kita yang ke-7 pada hari ini. Falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalali wal kamal. وأسبغ على عباده بالنعم والإفضال وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالجمال اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الخصال وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بالغدو والآصال. أما بعد أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli dan seluruh barisan panitia program. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang berkat ini. Kita berada di hari terakhir daripada bulan Zulqa'dah, bulan yang dihormati, yang dirahmati Allah SWT, Ashhurul Hurum. Dan insyaAllah esok kita akan masuk pada 1 Zulhijjah. Dan di kesempatan ini Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk menyambung lagi siri daurah ilmu akidah melalui kitab Matan Umul Barahin karangan Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan menyambung insyaAllah dalam membincangkan bab kerasulan. Ya. Bab kerasulan. Jadi tanpa melengahkan masa, sama-sama kita boleh rujuk kepada matan kita insyaAllah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. الصفات الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام
فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. Kata Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala selepas daripada beliau selesai menghuraikan akidah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan dalil-dalil serta bukti-bukti bagi akidah tersebut, maka pengarang memulakan menyebut tentang akidah ataupun pegangan yang berkaitan dengan hak Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan memulakan dengan menyatakan apakah sifat yang wajib bagi sekalian Rasul. Perbincangan tentang bab kerasulan ini dimulakan dengan menyatakan sifat-sifat yang wajib ke atas kita beriktikad bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau mengatakan wa amma ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam, adapun sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkataan Rasul adalah jamak bagi Rasul, dan Rasul itu adalah insanun awhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi kana lahu kitabun aw la. Rasul itu adalah insan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Insan yang diwahyukan kepadanya atau insan yang Allah Taala memberi wahyu kepadanya bisyar'in, dengan satu syarak, dengan sesuatu syarak, sesuatu perintah. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan dia untuk menyampaikannya. Kana lahu kitabun aw la, sama ada Rasul itu mempunyai kitab ataupun tidak. Itu takrifan bagi Rasul. Ada sebahagian Rasul diberikan kitab, sebahagiannya tidak diberikan kitab, diberikan suhuf, dan sebahagian juga tidak ada diberikan kitab ataupun suhuf. Itu Rasul. Adapun Nabi, wa aman Nabi, adapun Nabi, fahuwa insanun uhiya ilaihi bisyar'in umira bitablighihi aw la. Maka Nabi adalah ta'rifannya insan yang diwahyukan kepadanya dengan sesuatu syarak, suatu perintah. Umira bitablighihi aw la, sama ada dia itu diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak. Maka beza di antara Rasul dengan Nabi ini ialah antara duanya itu ada umum khusus. Maka setiap Rasul itu adalah Nabi dan tidak sebaliknya. Bukan setiap Nabi itu adalah Rasul. Setiap Rasul adalah Nabi, sebab padanya ada takrifan Nabi. Dan bukan setiap Nabi itu Rasul. Kenapa? Kerana Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun Nabi itu maka tidak diperintahkan kepada dia untuk menyampaikan tabligh. Adapun pengarang kita menyebutkan wa ammar rusul. Dalam matan ini disebutkan wa ammar rusul. Dan adapun setiap bagi rasul-rasul, dan tidak menyatakan wa ammal anbiya. Kenapa dia tak sebut perkataan nabi ataupun anbiya? Maka kerana bagi rasul itu merangkumi sifat-sifat yang meliputi tabligh. Kerana kalau menyebut wa ammal anbiya, adapun nabi-nabi, nabi-nabi itu tidak diwajibkan ke atas mereka untuk menyampaikan.
Sedangkan kita akan menyebutkan nanti sifat-sifat wajib bagi setiap rasul itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, ya. Tabligh. Jadi tabligh itu sifat bagi rasul, tidak bagi para anbiya. Dan ada huraiannya sedikit lagi insya-Allah. Baik. Dan menyatakan wa amma rusul alaihi wassalatu wassalam fayajibu fi haqqihim. Dan adapun rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam itu fayajibu, maka wajib, fi haqqihim, yajibu fi haqqihim, maka wajib ke atas, wajib bagi hak mereka. Maksudnya apa? Wajib apa di sini? Mana dia punya fa'il dia? Ya. Wajib pada hak mereka itu, maksudnya apa? Wajib beriman. Wa yajibul imanu bima yajibu lahum. Wajibul iman, wajib beriman. Wajib kita beriman terhadap apa yang wajib bagi sekalian rasul itu. Fayajibu fi haqqihim, mana pada hak sekalian rasul itu apa dia? As-sidqu, iaitulah benar. As-sidqu maksudnya apa? Mutabaqatul khabaru lil waqi'. Benar. Apa maksud benar? Bertepatan khabar itu dengan realiti. Maksudnya sesuatu yang disampaikan oleh Rasul itu mestilah tepat, secocok dengan hakikat yang sebenar, dengan realiti. Mutabaqatul khabari lil waqi'. Maka wajib benarnya sekalian Rasul itu di dalam dakwah mereka, risalah yang mereka sampaikan, dan pada hukum hakam yang mereka ajarkan, mereka sampaikan daripada pihak syari', iaitu Allah Subhanahu wa taala, bagi sekalian makhluknya. Para Rasul SAW bila mengajarkan sesuatu perkara, risalahnya, dakwahnya kepada umatnya, maka wajib bagi mereka benar, as-sidqu. Adapun benar mereka pada kata-kata biasa yang bukan daripada perintah Allah. Contoh macam lafaz katanya akaltu kadza, aku makan sekian-sekian, kan? Ataupun perkataan dia fahima Zaidun, Zaidun memahami sekian-sekian. Maka dia bukanlah termasuk dalam perkara-perkara hukum, ya. Dan ia bukanlah maksudnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percakapan seharian dia yang tidak termasuk di dalam hal yang berkaitan dengan hukum hakam tadi tu. Aku makan sekian-sekian. Ja'a Zaidun, contohnya kan. Jadi adakah wajib juga dia bersifat benar di dalam perkataan mereka itu? Maka para ulama mengatakan perkataan mereka, percakapan seharian yang tak masuk di dalam hukum hakam ataupun yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka itu dibincangkan di dalam bab amanah, termasuk dalam bab amanah, ya. Adapun sifat sidq ini, sifat benar ni ialah khusus di dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, maka mereka benar. Seperti mana yang diperintahkan untuk menyampaikan, maka seperti itulah yang disampaikan. Sidq, benar. Adapun percakapan harian, itu benar juga, tapi dia termasuk di dalam sifat amanah. Setiap Rasul itu amanah di dalam penyampaian mereka. Jadi sifat amanah itu yang kedua ni, wal amanatu, apa maksud dia? Wal amanatu, sebagian ulama mentakrifkan amanah itu dengan apa? Dengan perkataan ismah. Ismah, maksum, kan? Ismah tu maknanya terpelihara. Mana sekalian
Rasul ini amanah, dalam arti kata mereka ni terpelihara. Perkataan amanah dan ismah itu merujuk kepada makna yang sama, iaitu pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap zahir mereka dan juga batin mereka. Mana zahir para rasul dan anbiya itu terpelihara, zahirnya, rupa parasnya. Sebab itu tidak ada di kalangan rasul-rasul itu yang diciptakan dalam keadaan rupa yang cacat, yang hodoh, sehingga orang bila tengok tu jadi takut lari daripada mereka. Tidak. Allah Ta'ala memelihara. Hifzullahi zawahirahum wa bawatinahum. Dan begitulah juga batin-batin mereka. Allah Ta'ala memelihara daripada cacat cela. Pelihara daripada apa? Daripada bercampur ataupun melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala pelihara zahir dan batin sekalian Rasul ini daripada perkara-perkara yang ditegah Allah. Sama ada tegahan tersebut adalah tegahan perkara-perkara yang haram. Allah pelihara para Rasul tidak melakukannya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang makruh, tidak dilakukan oleh mereka. Begitu juga dengan perkara-perkara yang disebut sebagai khilaful aula. Khilaful aula. Mereka ni dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sebelum kenabian ataupun selepas kenabian. Sebelum kenabian pun Allah Ta'ala pelihara. Seperti mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang kita tahu di dalam sirah bahawa kehidupan bagi Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Nabi pun adalah kehidupan yang terpelihara daripada perkara-perkara syirik, maksiat, perkara-perkara yang haram. Seperti mana yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah pada zaman tersebut. Allah pelihara. Itu adalah maksud bagi amanah. Amanah. Saya ulang sekali, maksud amanah itu ialah apa? Ismah, pemeliharaan. Allah Ta'ala memelihara zahir dan batin sekalian para Rasul tadi daripada perkara-perkara yang ditegahnya. Sama ada perkara-perkara itu perkara yang haram ataupun yang makruh ataupun yang khilaful aula. Baik. Dan sifat yang ketiga, wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Dan menyampaikan apa yang diperintahkan mereka itu, yakni sekalian Rasul itu, bitablighihi, dengan menyampaikannya kepada makhluk. Di sini maksudnya untuk, untuk menyampaikannya kepada sekalian makhluk. Maksudnya kepada umat-umat yang mana Allah Ta'ala utuskan Rasul itu kepada mereka. Baik. Ada huraian yang mengatakan bahawasanya 3 sifat tadi, iaitu sifat sidq dan amanah, dan tabligh. Sifat sidq dan amanah itu wajib bagi sekalian Rasul dan Anbiya. Ini seperti mana rujuk kepada ta'rif yang awal kita sebutkan tadi. Kenapa? Kerana sidq dan amanah adalah sifat wajib bagi sekalian Rasul dan Anbiya. Adapun tabligh, maka dia adalah khas bagi Rasul-Rasul. Kenapa? Kerana para Anbiya, mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Mungkin ada orang tanya, habis tu Anbiya tu, adakah dia, maksudnya diwahyukan Allah Ta'ala kepada dia untuk dia beramal dengan syariat tersebut, dan dia langsung tak menyampaikan kepada orang, kepada masyarakat berzaman dia? Adakah hanya dia beramal seorang-seorang dia, tak menyampaikan? Maka dijawab bahawa yang wajib ke atas mereka hanyalah menyampaikan atau mengkhabarkan tentang kenabian dia sahaja. Maka tidak diperintahkan untuk menyampaikan tentang syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia.
Tapi dia wajib memberitahu bahawa dia adalah Nabi supaya masyarakat tahu dan supaya masyarakat menghormati dan mentakzimkan dia. Yajibu alaihi an yukhbira bi annahu nabiyyun. Wajib ke atas dia adalah untuk dia memberitahu bahawasanya dia itu adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza di antara Rasul dan Nabi. Maka tidak ada sifat tabligh bagi Anbiya. Baik. Adapun bilangan para Anbiya, para Rasul, seperti mana kita tahu, ya, tidak ada satu bilangan yang maksudnya yang tepat yang disebutkan oleh Nas, ya. Adapun yang disebutkan oleh para ulama itu contohnya macam pandangan yang mengatakan bilangan Rasul ada 313, ya. Bilangan Anbiya ada 124,000 contohnya kan. Tetapi bilangan yang tepatnya, yang spesifiknya, tidak diketahui. Sebab apa? Kerana Al-Quran sendiri menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara Rasul dan Anbiya itu ada yang Allah Ta'ala kata kami ceritakan ke atas engkau, kepada engkau, dan antara mereka itu juga daripadanya kami tidak ceritakan kepada engkau. Jadi ada lagi barangkali Rasul-Rasul dan Nabi yang tak diceritakan pun kepada Nabi SAW. Maka di situ ulama mengatakan bilangan secara tepat itu tidak diketahui. Sebab itu kita tak wajib beriman dengan Rasul-Rasul yang selain daripada 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang wajib kita beriman dengan tafsir ialah 25 Rasul. Dan selebih daripada itu, kita beriman bahawa adanya Nabi dan adanya Rasul dengan sifat-sifat mereka, adapun bilangannya itu kita tidak ketahui. Yang ulama sebutkan itu untuk kata orang, untuk kita jadikan sebagai pengetahuan. Kita beriman dengan segala Rasul itu, tapi pada bilangannya itu, kenapa dia tidak yang tidak perkara yang jazam, tidak perkara yang diyakini 100%. Kenapa? Muallif pun Imam Sanusi pun tidak menyebutkan tentang bilangan Rasul. Kenapa disebutkan? Kerana mentakyin,kan menentukan bilangan mereka itu boleh jadi membawa kepada mengisbatkan risalah ataupun kenabian itu kepada seseorang yang bukan Rasul, bukan Nabi. Jadi kalau dikatakan bilangannya, contoh kita kata sekian-sekian, barangkali yang termasuk di dalam yang dinyatakan dalam bilangan itu, dia bukan sebenarnya Rasul. Dia hanya Nabi. Ataupun dia bukan Nabi pun contohnya. Dia hanya pengikut kepada Nabi contohnya. Jadi mentakyinkan bilangan yang khusus itu boleh jadi membawa kepada mensabitkan kenabian kepada orang yang bukan Nabi. Itu yang dimaksudkan pengarang tidak menyatakan bilangan tu. Kenapa? Kerana riwayat yang menceritakan tentang bilangan sekian Rasul itu ada khilaf. Ada khilaf. Di antara bilangan-bilangan itu ada khilaf. Ada percanggahan. Antaranya diriwayatkan 313. Ada lagi diriwayatkan dengan 14, 15. Dan diriwayatkan bahawa sekalian Anbiya itu ada 100, mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan, 124,000. Mana riwayat-riwayat itu berbeza-beza. Maka oleh yang demikian, memadalah muallif hanya menyebutkan tentang apa? Tentang basicnya itu wajib beriman dengan sekalian Rasul dan Anbiya secara ijmal. Iaitu macam mana? Iaitu dengan membenarkan bahawasanya bagi Allah itu adanya Rasul dan Anbiya. Mana ada Rasul dan Anbiya ni ada. Dari mana itu? Itu maksud beriman secara ijmal.
Yang diwajibkan ke atas kita ini beriman secara tafsil, secara detail adalah beriman terhadap 25 Rasul. Ya. Ini wajib kita beriman secara tafsil. Maksudnya macam mana? Adakah wajib kita beriman tu kita beriman kena hafal nama-nama mereka? Kena hafal secara turutan ke? Adakah begitu? Ya. Maksudnya apa? Maksud wajib beriman secara tafsil tu ialah bahawasanya setiap mukallaf itu membenarkan, meyakini dengan setiap seorang daripada 25 Rasul itu bahawa mereka adalah Rasul, ya, dengan sekira-kiranya seandainya ditanya kepada dia atau dibentangkan kepada dia, dia tidak mengingkari kenabiannya. Kalau orang kata, mungkin dia tak hafal nama, contohnya dia tak hafal nama setengah-setengah Rasul tu, tak ingat contohnya kan. Tapi kalau orang tanya pada dia, Nabi Ilyasa tu kan, Nabi Ilyasa kan kita jarang dengar kisah tentang Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa tu dia tu Nabi tak? Dia Rasul tak? Mungkin dia tak tahu Nabi Ilyasa ni diutus kepada kaum apa, tak tahu ceritanya. Tapi kalau ditanya pada dia, maka dia membenarkan, ya, baginda adalah Rasul. Kenapa? Kerana Al-Quran menyebutkan tentang kerasulannya, tentang kenabiannya. Wa in lam yahfaz asma'ahum, walaupun dia tidak menghafal nama-nama rasul-rasul tersebut. Itu maksud beriman secara tafsil kepada sekalian rasul. Baik. Dan kemudian muallif, ya, Imam Sanusi rahimahullahu taala menerangkan pula sifat-sifat yang mustahil ke atas sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah menyatakan sifat-sifat yang wajib bagi mereka, dan kemudian beliau menyatakan tentang sifat mustahil. Waqal wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam adadu hadhihi sifat. Dan mustahil bagi hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu Abdad, maknanya lawan-lawan bagi ini sifat. Mana sifat yang dinyatakan tadi. Sifat-sifat yang terdahulu pada sifat yang wajib bagi sekalian Rasul. Lawannya itu adalah mustahil bagi ke atas sekalian Rasul. Wahia, beliau menghuraikan. Wahia al-kadhibu wal-khiyanatu bifi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Baik. Iaitu al-kadhib. Ya, al-kadhib. Maksud apa al-kadhib? Kita menterjemahkan dusta. Ya. Kadhib itu dusta. Secara harfinya, secara tertranslate-nya, ya. Adapun ta'rifannya, huraiannya, apakah maksud, apakah yang dikehendaki dengan kadhib itu, iaitu adamu mutabaqatil khabari lil waqi'. Lawan bagi sidq. Kalau sidq, benar, ialah bertepatan khabar yang disampaikan itu dengan realiti, maka kadhib ini lawannya iaitu adamu mutabaqatil khabari lil waqi'. Tidak bertepatan khabar itu dengan realitinya. Ya. Adamu mutabaqatil khabari lil waqi'. Maknanya apa yang disampaikan itu tidak tepat, tidak sama dengan yang hakikat, tidak sama dengan realiti. Maka itu disebut sebagai kadhib, dan kadhib itu mustahil ke atas Rasul. Yes, maka mustahillah ke atas mereka itu kadhib, ya, dusta pada dakwah mereka itu dalam menyampaikan risalah dan juga dalam menyampaikan hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyampaikan kepada sekalian makhluk. Adapun kadhib, dusta mereka pada kata-kata yang bukan daripada wahyu, kata-kata yang bukan daripada perintah Allah, ya.
Maksud saya sini wahyu itu adalah perintah Allah SWT. Contoh macam kata-kata seharian mereka, contoh kan. Maka dia mustahil juga. Mustahil juga kan. Cuma mustahilnya itu termasuk di dalam sifat khiyanah. Yang merupakan lawan bagi amanah. Baik. Dan sifat yang kedua iaitu mustahil ke atas sekalian Rasul alaihi wassalam al-khiyanah. Lawan bagi amanah. Dan pengarang musannif Imam Sanusi menggambarkan, mentaswirkan khianat itu apa? Beliau huraikan sendiri, iaitu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin, iaitu dengan melakukan sesuatu daripada perkara yang dilarang, ditegah daripada melakukannya. Sama ada tegahan itu tegahan tahrim, perkara-perkara yang diharamkan ataupun yang makruh. Maka perkara-perkara yang ditegah daripada dilakukan itu, perkara haram itu contohnya seperti apa? Seperti melakukan zina, seperti minum arak. Itu maknanya mereka ni dipelihara khianat ialah dengan digambarkan bahawa melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zina, khianat, ini perkara yang ditegah secara zahir. Zina, minum arak, membunuh tanpa hak contohnya. Maka mustahil ke atas Rasul melakukannya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang ditegah, yang diharamkan, yang merupakan daripada hal-hal yang batin. Contohnya ada dalam hati mereka itu hasad, dengki, ataupun adanya i'tiqad, pegangan yang sesat, pegangan yang rosak. Maka ianya mustahil bagi sekalian Rasul. Itulah maksud bagi khianah. Dan juga termasuk di dalam khianat juga ialah apa? Berbohong dalam ucapan seharian. Seperti katanya Zaidun, telah datanglah Zaid, padahal Zaid tak datang pun. Yang ni macam kita lah, perkataan kita sehari-hari yang menipu ni kan. Yang cakap kita dalam bergurau contohnya kan, kita menipu. Benda tak ada pun, kita reka-reka, kita bagi jadi cerita, padahal secara realitinya tak ada. Maka sifat perbuatan tersebut adalah mustahil bagi sekalian Rasul, dan ia termasuk di dalam sifat apa? Sifat khiyanah yang merupakan lawan bagi amanah. Dan begitu juga perkara-perkara yang makruh. Jadi sekalian Rasul itu mustahil ke atas mereka melakukan perkara-perkara yang khianat, yang berupa melakukan perkara-perkara makruh. Contoh macam apa? Perkara makruh contoh macam minum berdiri, macam buang air kecil berdiri. Jadi mustahil ke atas mereka. Tapi mungkin akan ada nanti bila kita baca nas-nas, baca hadis-hadis contohnya kan. Ini ada hadis ni yang menceritakan bahawa Nabi pernah minum berdiri. Kan? Zahir daripada nas tersebut yang menggambarkan bahawa Nabi kita melakukan perkara-perkara makruh tu. Jadi kalaulah ada kita terbaca, maka hendaklah kita i'tiqadkan bahawasanya yang digambarkan daripada perbuatan Rasul, hal-hal yang makruh itu bukan perbuatan mereka secara maksudnya bukan mereka tabiat mereka ataupun sifat mereka, tapi hanyalah sebagai contoh macam Rasul pernah minum berdiri. Padahal minum berdiri itu makruh kan. Adakah kita kata Nabi buat perkara makruh? Kena tengok pula.
Nabi minum berdiri itu adakah memang sifat dia, adakah hari-hari minum berdiri, ya, ataupun Nabi buat tu sekali sahaja contohnya. Perkara makruh tadi Nabi buat sekali saja, itu pun tujuannya adalah untuk bayan syarak, untuk nak menerangkan uh, akan syariat ni. Nabi tunjuk tu contohnya sebab apa, nak bagi tahu bahawa benda ni bukan haram. Ni makruh, kalau haram Nabi tak buat. Macam minum berdiri kan. Kan kalau kita ni, kalau kita, mak ayah kita marah kita kalau minum berdiri, tak boleh minum berdiri ni kan. Tak ikut sunnah. Tapi Nabi pernah minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Sahabat nampak Nabi minum berdiri. Kan? Maka yang Nabi kita buat tu, walaupun dia perkara makruh, itu bukan sifat baginda, tapi itu adalah bayan li syarak. Nabi nak menunjukkan, nak menceritakan, nak menerangkan syarak. Macam tu juga contohnya, macam Nabi kita melakukan perkara-perkara yang contohlah kita kata khilaful aula. Bagi sekalian Rasul ini, bagi mereka ni, bangun malam tahajud tu adalah wajib ke atas mereka. Kan? Wajib atas mereka. Ya. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Maknanya bagi sekian Rasul, mereka ni kalau tinggal bangun malam ni macam leceh lah. Kalau kita ni tak bangun malam tu okey lagi. Yang penting kita ni jaga sembahyang fardu. Kalau siapa yang bangun malam, maka tu masya-Allah, tu wali Allah. Kalau tak bangun malam, okey lagi. Tapi kalau Rasul-Rasul ini tak bangun malam contohnya, maka itu adalah dikira menyalahi daripada apa yang disebut kaedah apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang yang abrar ni, maka benda tu okey saja. Benda tu dikira baik. Contoh macam bangun sembahyang 2 rakaat kan. Okey, soleh lah tu. Tapi bagi orang yang muqarrabin, itu dikira sebagai sayyiat. Benda tu kira tercela. Adapun Rasul SAW itu minum berdiri adalah untuk menggambarkan perkara tersebut adalah makruh, dan itu pun bagi mereka adalah wajib. Termasuk di dalam perkara yang wajib bagi mereka di dalam sifat yang pertama, sifat sidq, iaitu wajib ke atas mereka itu untuk menyampaikan menyampaikan syariat daripada Allah SWT. Allah Ta'ala perintahkan untuk menyampaikan syariat bahawa perkara ini makruh contohnya. Kalau Nabi tidak tunjukkan, maka kita tak tahu, kita tak erti syariat ni. Contoh macam peristiwa Rasulullah SAW pernah lupa dalam solat, lupa rakaat. Nabi kita solat zuhur ke solat asar, selepas 2 rakaat, padahal bukan bermusafir, selepas 2 rakaat Nabi kita bagi salam. Kan? Jadi sahabat-sahabat ada yang ikut Nabi bagi salam. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah, anasita am qasurta, adakah tuan lupa ataupun tuan qasarkan solat? Sebab lepas 2 rakaat dah bagi salam. Jadi Nabi kita pun sambung balik lagi 2 rakaat menyempurnakan solat. Jadi Nabi lupa dalam solat tu, adakah dikira sebagai sifat baginda? Maka ia tidak dikira sebagai sifat mereka. Bukan maksud khianat, tetapi mereka melakukan perkara tersebut adalah kerana perintah Allah untuk mengajar kepada kita tentang syarak. Jadi kalau seseorang tu solat dan dia lupa, macam mana nak buat? Nabi dah tunjukkan panduan dia dah. Jadi pada hak kita perkara tersebut tercela, lupa dalam solat ni kira lekeh lah. Kan? Lupa dalam solat. Tambah-tambah bila tak boleh sembahyang berjamaah di masjid ni, selalu sangat bila solat seorang-seorang di rumah tu, lupa bilangan rakaat. Kan? Allah, ni rakaat ketiga ke keempat ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Selalu kalau sembahyang berjamaah tu, kita boleh tumpang imam. Kan? Imam tu memandu kita. Tapi bila solat seorang-seorang ni, Allah, rakaat. Sembahyang subuh pun 2 rakaat. Kadang-kadang teruk sangat lah tu. Subuh 2 rakaat pun lupa juga. Kadang-kadang lupa, ini sujud ni yang pertama ke yang kedua ni? Lupa tu. Kalau solat seorang-seorang. Itu bahaya kan? Ustaz tak ustaz semua kadang-kadang itu jadi mereka, ya. Kita kata tak apalah, saya lupa, Nabi pun lupa juga. Jangan cakap macam tu.
kita lupa itu sifat kekurangan. Lalai kita dalam solat sehingga kita lupa. Kita taubat, kita istighfar. Takut-takut masuk dalam fawailul lil musallin. Jangan kita kata, oh tak apalah lupa. Nabi pun lupa juga. Rasulullah lupa tidak sama macam kita lupa. Nabi lupa kerana Allah perintahkan baginda untuk menunjukkan kepada umat baginda macam ni. Caranya sekiranya kamu lupa dalam solat, macam mana nak buat? Bangkit, bangun, tambah rakaat ataupun sujud sahwi. Contohnya kan. Maka baginda lupa itu adalah untuk bayan di syarak. Maka itu termasuk dalam perkara wajib ke atas mereka. Kalau dia tak cerita, maka kita tak tahu. Maka ia termasuk dalam perkara kitman, menyembunyikan yang merupakan lawan bagi tabligh. Dan kemudian ulama' menghuraikan pula. Contohnya ya, kaedahnya dalam bab akidah ni, kalaulah zahir dalam nas tu menunjukkan ada sifat-sifat tercela bagi Rasul, zahirnya contohnya, kalau contoh kita baca Al-Quran contohnya kan, ada ayat yang mengatakan Nabi apa yang diuji Allah dengan penyakit tu? Nabi Ayub kan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa azab. Contohnya ayat-ayat nas yang menggambarkan bagi sekalian Rasul tu ada perkara-perkara yang tak elok, yang tercela. Maka kaedahnya apa? Kita mesti mentakwilkan ayat tersebut dengan apa? Dengan kaedah yang sesuai dengan sifat mereka. Tak mungkin ada Nabi yang Allah Ta'ala beri kepada dia ujian, contohnya penyakit yang membuatkan orang tu merasa jijik pada dia. Orang tu merasa jijik, tak nak dekat, daripada jauh pun dah bau, dah kudih dia. Tu hati-hati dengan cerita-cerita Israiliyat. Kita boleh dengar cerita, kita boleh baca, tapi dari segi i'tiqad, hati-hati. Kerana kita ada kaedah. Kaedah kita iaitu di antara sifat sekalian Rasul ni, antaranya apa? Ada sifat, apa kita sebut tadi? Sifat amanah. Sifat amanah. Maksud amanah ialah apa? Allah memelihara zahir dan batin mereka daripada perkara-perkara yang haram, perkara yang makruh dan juga perkara-perkara khilaful aula. Allah pelihara. Maka kalau ada berlaku, zahirnya menunjukkan mereka yang melakukan perkara tersebut, kita takwilkan. Takwilkan. Ataupun macam tadi, Nabi kita lupa dalam solat, maka takwilnya apa? Nabi lupa itu kerana apa? Kerana Nabi nak menunjukkan syariat kepada kita. Dan kemudian ulama' menghuraikan lagi antaranya Syekh Al-Bajuri, pengarang bagi syarah bagi kitab Tuhfatul Murid, syarah Jawharut Tauhid, Syekhul Azhar. Dia menghuraikan hadis tentang Nabi kita lupa dalam solat tu. Lupa bilangan rakaat tu kenapa? Kerana baginda lupa. Apa yang menyebabkan Nabi lupa? Kalau kita lupa bilangan rakaat sebab apa? Duk teringat ke bola Euro ataupun teringat ke menu makan, nak makan apa. Contohnya kan, apa-apalah. Kita lupa sebab mengingat benda dunia. Nabi kita lupa bilangan rakaat kerana apa? Kerana baginda tenggelam di dalam zikrullah. Baginda asyik dalam mengingat kepada Allah SWT, ya. Kita sebut sebagai yang telah tenggelam di dalam zikrullah sehingga lupa bilangan rakaat. Maka itu bukan termasuk dalam perkara-perkara tercela seperti mana yang setengah-setengah orang bayangkan. Bagi orang yang tak mengaji ilmu akidah, maka dia akan membayangkan sifat-sifat yang buruk pada sekalian Rasul. Ini bahaya kerana dia boleh mencacatkan akidah, merosakkan akidah. Contoh macam Nabi, sifat Rasulullah SAW tu, antara sifatnya adalah baginda itu ummi, tidak boleh membaca, tak boleh menulis. Jadi dia tak mengaji akidah. Tak mengaji akidah. Itu bila anak dia tak boleh baca, belajar pun tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar pun tak pandai. Cikgu asyik marah ya. Dia pun dipanggil datang ke pejabat sekolah. Ni anak puan ni dah tingkatan 3 dah tak boleh baca lagi. Kan? Ketinggalan teruk ni. Macam mana ni? Dia nak backup anak dia kata, cikgu jangan marah anak saya cikgu. Tu je kemampuan yang dia ada. Cikgu tak boleh marah dia. Sebab Nabi kita pun tak boleh baca, tak boleh menulis juga. Dia menyamakan
sifat kekurangan pada anak dia tadi dengan sifat Nabi. Ya. Padahal umminya, sifat ummi bagi Nabi kita itu adalah sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, bukan sifat kekurangan. Umminya Nabi tidak membaca, tidak boleh Nabi itu mengukuhkan lagi bahawa wahyu yang Allah Ta'ala datangkan kepada baginda itu adalah benar. Yang Nabi kita bacakan Al-Quran, yang Nabi kita sampaikan itu benar datang daripada Allah. Bukan yang Nabi kita ambil cedok daripada kitab-kitab umat yang terdahulu. Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bukan yang Nabi kita reka-reka. Kan? Jadi, pentingnya kena ada kaedah. Kaedah ngaji ilmu akidah ni adalah untuk nak memelihara akidah kita. Ya? Daripada wasak menjadi wasak. Baik, itu huraian bagi sifat khianah yang merupakan lawan bagi amanah. Dan yang ketiga, wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi, dan menyembunyikan sesuatu daripada perkara yang diperintahkan mereka itu untuk menyampaikannya kepada makhluk. Ya. Wa kitmanu, ini kitman, menyembunyikan, ini lawan bagi tabligh. Lawan bagi tabligh. Maka mustahillah ke atas kerana Rasul itu menyembunyikan walaupun dalam keadaan mereka itu terlupa. Terlupa ni boleh tak kepada sekalian Rasul? Tambah-tambah dalam perkara yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Contoh macam Al-Quran. Nabi kita lupa nak baca Al-Quran kan. Contoh, Allah Ta'ala berfirman. Baca-baca tu lekat. Allah lupa pula. Macam kita lah. Macam saya contohnya kan. Tengah-tengah duk mengajar ni. Dia nak bagi dalil. Lupa ayat Quran tu. Ayat tu apa? Surah apa? Ingat makna aja. Tu riwayat dengan makna pula Al-Quran kan. Boleh tak macam tu? Boleh tak Rasul ni lupa terhadap wahyu yang Allah perintahkan untuk sampai kepada umat dia? Mustahil. Walaupun dalam keadaan terlupa, sahwan. Kerana lupa itu tidak harus, mana tidak layak bagi sekalian Rasul di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Perintah Allah menyampaikan kepada makhluk. Lupa ayat Al-Quran kan, itu mustahil. Mustahil. Lupa tentang hukum sesuatu perkara. Kalau sahabat tanya apakah hukum ni, lupa lah, nanti saya nak cek boleh kan. Lupa, tak ada. Ya. Lupa tu tidak ada. Ya. Contoh macam Allah Ta'ala berfirman Al-jannatu u'iddat lil muttaqin kan. Contohnya lupa ayat Quran, tak boleh. Mustahil. Begitu juga lupa mereka itu pada percakapan-percakapan seharian mereka. Kan? Adapun lupa di dalam perbuatan itu, maka harus seperti mana kita sebutkan tadi. Contoh macam lupa dalam bilangan rakaat dalam solat yang pernah berlaku tu. Bukan selalu pun. Berlaku sekali tu contohnya kan. Itu pun kita dah huraikan bahawa itu adalah untuk menerangkan syarak. Bayan lil ahkam. Nak menerangkan hukum bagi orang yang lupa bilangan rakaat macam mana. Ya. Baik. Maka itu yang ketiga itu kitmanu syai'in, menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada mereka untuk menyampaikan. Ini mustahil kerana ia adalah lawan bagi sifat tabligh. Lawan bagi sifat tabligh. Baik. Kalau kita perhatikan di dalam matan Ummul Barahin ini, ya, Imam Sanusi menyebut wajib kita i'tiqad bagi sekalian Rasul ni, berapa bilangan dia? Kan? 3 sahaja. Ya? 3 sahaja. Kan? Sidq, amanah, tabligh. Mana fatanah? Fatanah mana? Tak dinyatakan di dalam matan ini. Fatanah tak ada. Jadi Imam Sanusi hanya menyebutkan 3 sahaja.
Adapun fatanah tu beliau tidak menyebutkan, bukanlah bermaksud fatanah itu tidak wajib ke atas mereka. Tapi fatanah ini bijaksana. Kita terjemahkan fatanah apa, bijaksana kan. Fatanah ini termasuk di dalam sifat yang 3 yang awal tadi tu. Ya. Kalau tak silap saya masuk dalam sifat tabligh. Ya, tabligh, menyampaikan. Kerana di dalam menyampaikan itu mesti syarat dia mesti kena ada fatanah, mesti kena bijaksana. Ya. Mesti bijaksana. Jadi dia telah termasuk di dalam sifat yang 3 itu. Hanya tidak dinyatakan secara spesifik, bukan maksud menafikan. Ya. Walaupun setengah-setengah kitab yang lain ataupun matan akidah yang lain menyebutkan fatanah itu pada bilangan yang keempat. Ya. Jadi dia macam kita mengaji sifat yang wajib kita i'tiqad pada Allah SWT contohnya kan. Jadi contoh kan kita refresh balik, patah balik mengaji sifat yang wajib bagi Allah SWT itu, ada Imam Sanusi menyebutkan khilaf di kalangan ulama dalam menghitung sifat yang 20 tu. Jadi kan dinyatakan bahawa ada khilaf. Imam Al-Ash'ari beliau hanya menyebutkan 13 sifat tanpa menyatakan sifat-sifat kaunuhu tu kan. Tapi bukan maksud menafikan kaunuhu tersebut. Beliau mengatakan bahawa sifat-sifat yang ma'nawiyah tu, sifat ma'nawiyah yang 7 tu, itu adalah termasuk dalam sifat ma'ani. Kerana mereka, sebahagian ulama mereka menafikan adanya hal tersebut. Menafikan adanya hal. Macam tu jugalah dalam sifat fatanah ni, bukan bermaksud menafikan kebijaksanaan Rasul, tapi hanya tidak menghitungnya secara bilangan sahaja. Ia termasuk di dalam sifat tabligh. Wallahualam. Baik. Kemudian satu lagi sebelum kita berhenti untuk sesi pada hari ini, iaitu menyatakan sifat yang harus bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala al-muallifu, kata al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, wa yajuzu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalam ma huwa min al-a'rad al-bashariyyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyyati kal maradi wa nahwihi. Dan kemudian beliau menyatakan perkara yang harus bagi sekalian Rasul itu dengan katanya, dan harus bagi hak sekalian Rasul alaihi wassalam apa yang termasuk daripada a'rad. A'rad ni maksudnya apa? Sifat-sifat yang baru, sifat as-sifatil hadithati, sifat yang lahir, sifat yang lahir daripada apa? Basyariyah, daripada manusia, yang dinisbahkan kepada manusia, anak-anak Adam ni. Tabiat ataupun sifat manusiawi pada diri sekalian Rasul itu, yang mana satu? Yang tidak, allati la tuaddi, yang tidak membawa kepada naqsin, yang tidak membawa kepada kekurangan, fi maratibihimul aliyah, yang tak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu, kedudukan mereka itu. Kedudukan sekalian Rasul dan Anbiya ini kan tinggi, mulia. Jadi selama mana sifat-sifat manusiawi daripada diri mereka itu tidak membawa kepada kekurangan, maka perkara tersebut adalah harus bagi mereka. Contoh macam apa? Dibawa contoh ni. Kal maradi, seperti sakit. Boleh tak Nabi-Nabi dan Rasul itu sakit? Boleh. Harus ke atas mereka untuk sakit. Dalam Nas pun banyak cerita kata macam mana Rasulullah diuji dengan kesakitan. Wa inni aku ni sakit, demam, wa'akan syadidan, sakit yang sangat. Nabi juga pernah demam, pernah sakit. Bahkan sakit Nabi itu berganda lebih daripada sakit orang biasa. Kan? Harus bagi mereka untuk sakit, tetapi bukan penyakit yang al-munaffir, bukan penyakit yang boleh menyebabkan orang lari daripada mereka.
Sebab kalau penyakit tersebut membuatkan orang lari daripada sekalian Rasul, maka bagaimana dia nak menyampaikan kepada umat dia? Nak sampaikan macam mana orang lari? Ya. Jadi, sakit yang tidak mengurangkan darjat dan kemuliaan mereka itu, maka itu adalah harus bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa nahwihi, dan seumpamanya lah, kita buatlah misal, contoh macam apa? Macam benda yang harus termasuk makan, minum, nikah, ya, tidur. Tidur. Jadi pada sekalian anbiya itu, sebenarnya yang disebut dalam hadis, para anbiya itu mereka itu tidur. Tidur bagaimana? Tidur mata mereka. Tidur mata mereka. Tidak dengan hati mereka. Kerana hati mereka itu sentiasa berjaga. Ya. Hati mereka sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Kalau kita tidur, tidur terus. Mata tidur, hati pun tidur, tidur semua. Ya. Kan? Hadis menyebutkan apa? Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami sekalian para anbiya, ya, tidur itu mata-mata kami, tapi tidak hati-hati kami. Ya. Seperti mana disebutkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqatul Kubra. Baik. Begitu juga lupa. Bukan nisyan. Lupa mereka itu. Lupa dalam perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ya, wahyu Allah, maka yang tersebut adalah harus. Contohnya macam apa? Jadi kata tengok ya. Lupa, tapi bukan lupa dalam menyampaikan wahyu. Nisyan lakin ba'da tabligh. Selepas baginda menyampaikan perkara tersebut, perintah Allah Ta'ala tersebut, kemudian adanya lupa. Bukan lupa ketika nak menyampaikan. Dan beza lupa mereka ni, contoh macam yang Nabi kita lupa dalam solat tadi tu. Yang lupa tu sehingga dengan sebab lupa tersebut, maka dia ajar kepada kita bagaimana syariat, kaedahnya kita nak menggantikan, nak menambah bilangan rakaat macam mana syarak kan. Beza lupa Nabi dengan lupa kita ni tadi ialah nisyanuhum minallahi ta'ala. Lupa mereka itu adalah daripada Allah Ta'ala. Adapun lupa kita ni, maka lupa kita ni daripada syaitan. Lupa kita ni daripada syaitan. Syaitan yang mengganggu kita sehingga kita jadi lupa. Lupa Nabi tadi tu bukan lupa yang macam kita. Kalau kita kata Nabi lupa macam kita lupa kerana syaitan yang melupakan kita. Wa ma ansanihu illa syaitan. Kan? Tidaklah aku ni lupa melainkan sebab syaitan. Rasul itu mustahil baginda lupa disebabkan gangguan daripada syaitan. Sebab apa? Kerana apa? Idla laysa lisyaitani alaihim sabilun. Kerana syaitan tidak ada jalan goda para Rasul dan Anbiya. Kerana mereka itu ada sifat apa? Sifat ismah, sifat amanah ismah, yang mana Allah Ta'ala memelihara mereka daripada diganggu oleh syaitan. Jadi kita kena faham betul-betul, ya, dengan kaedah ini, mengetahui sifat-sifat yang Rasul dan sifat yang mustahil ke atas mereka, walaupun nampaknya dalam perkataan-perkataan yang ringkas, yang singkat, tapi dengan faham kaedah tu, kita boleh memelihara dah akidah kita kepada berkenaan dengan hak-hak yang wajib kita imani bagi sekalian Rasul. Tapi kalau kita tidak tak mengaji ataupun tak mengetahui huraian yang ringkas ni, maka dibimbangi nanti kita akan beriktikad sesuatu yang bercanggah daripada yang sebenar pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi untuk hari ini cukuplah sekadar itu dulu, insya-Allah. Nanti akan datang kita akan masuk kepada tajuk dalil, ya, burhan wujubus sidqi. Setelah kita menyebutkan sifat-sifat yang wajib bagi sekalian Rasul dan sifat yang mustahil ke atas mereka, maka kita nak melihat pula apakah buktinya. Kerana beriman dengan tafsil ini berhajat kepada bukti. Kalau orang tanya,
Apa bukti kamu iktikad Nabi tu benar? Apa buktinya? Jadi kita nak kena datangkan bukti tu. Kan? Barulah kita ni keluar daripada level muqallid. Kan? Baru kita keluar daripada level orang yang mengikut membuta tuli. Oh, ustaz tu mengajar kata wajib kan beriman Nabi tu benar, jadi aku ikut je lah. Tu muqallid lagi tu. Kan? Keluar daripada level muqallid ni mana kita meningkat darjat kita kepada darjat orang yang faham, yang mukmin, yang beriman dengan kefahaman dia. Ialah dengan apa? Dengan cara kita mengetahui dengan dalil, adanya dalil. Jadi insyaAllah akan dihuraikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk hari ini rasanya cukup sekadar itu dulu. Hadza billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadil Imam Muda Megat atas perkongsian ataupun tunjuk ajar yang ditunjukkan sebentar tadi. Dan insya-Allah daurah kita akan bersambung pada minggu hadapan pada tarikh dan waktu yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.